Jadi tanda kita itu kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malangnya di zaman kita sekarang ini berlaku kekeliruan di dalam konsep mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira ada sebahagian umat Islam menyangkakan berpegang dengan sunnah Nabi SAW itu bererti apa sahaja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW maka kita jangan buat. Itu makna sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi makna kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Ini sangat keliru. Kerana sunnah Nabi SAW itu tidak sesempit yang disangkakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kefahaman yang baik di dalam agama kita, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan yang jitu di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ini, bulan Rabiul Awal, merupakan bulan yang dicatatkan sebagai hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, Allah perintah kepada Nabi SAW untuk memberitahu kepada manusia, in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya kamu itu mendakwa kasih kepada Allah Ta'ala, maka dakwaan ini perlu kepada bukti. Al-bayyinatu alal mudda'i. Beban pembuktian itu ditanggung oleh orang yang mendakwa. Maka sesiapa sahaja yang mendakwa dia kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dia perlu mendatangkan buktinya, iaitu fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka hendaklah kamu itu ikut akan daku, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Jadi tanda kita itu kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malangnya di zaman kita sekarang ini berlaku kekeliruan di dalam konsep mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira ada sebahagian umat Islam menyangkakan berpegang dengan sunnah Nabi SAW itu bererti apa sahaja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW maka kita jangan buat. Itu makna sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi makna kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Ini sangat keliru.
Kerana sunnah Nabi SAW itu tidak sesempit yang disangkakan. Sunnah dari segi bahasa adalah jalan, at-tariqah. Jadi sama ada jalan itu yang baik ataupun buruk, dari segi bahasa boleh dipanggil sunnah. Tetapi sunnah dari segi istilah disempitkan hanya kepada jalan yang baik, iaitu at-tariqatul mardiyatul maslukatu fid din, salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa a'lamun fid din kas sahabati radhiyallahu anhum ajmain. Yang dikatakan sunnah dari segi istilah adalah jalan yang diredai di dalam agama, yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dijalani oleh tokoh-tokoh dalam agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini berarti ikut sunnah. Makanya jauhi fahaman yang membenci kepada sahabat Nabi seperti fahaman Syiah misalnya, kerana mereka itu awal-awal lagi telah merosakkan sunnah yang patut diikut selain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah para sahabat, yakni jalan para sahabat. Jadi sunnah dengan makna yang lebih terperinci merangkumi perkataan, pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita perlu ikut, itu namanya sunnah qauliyah. Merangkumi juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita perlu ikut, secara umum. Kenapa saya sebut secara umum? Kerana ada juga perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita itu dilarang mengikutinya. Jangan ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana perbuatan itu merupakan khususiyah, merupakan perkara yang khusus untuk Nabi sahaja. Misalnya, iaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita lebih dari 4 orang dalam satu masa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Daripada satu sudut dari segi takrifnya sunnah, itu jalan Nabi. Tetapi oleh kerana ianya khususiyah Nabi, ia khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, maka kita itu dilarang mengikut perbuatan tersebut. Tapi secara umum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dituntut untuk mengikutinya. Misal bila kita sembahyang subuh hari Jumaat, sebahagian umat Islam menyangkakan sunat kita sujud sajadah. Kalau sembahyang subuh pagi Jumaat sunat sujud sajadah, padahal sebenarnya tidak demikian. Sunat kita itu mengikut kepada Nabi SAW termasuk bacaan-bacaan surah. Maka Nabi SAW biasa membaca surah Alif Lam Mim Sajadah dan juga Hal Ata Alal Insan pada subuh Jumaat. Dan Alif Lam Mim Sajadah itu ada ayat sajadah, maka bila dibaca sunat sujud, bukan sunat sujud sajadahnya. Kadang-kadang mungkin orang yang tak faham, pagi Jumaat dia sengaja baca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan di hujung ayat itu ada fasjud waqtarib, itu ayat sajadah, lalu dia sujud. Kerana pagi Jumaat dia faham sunat sujud sajadah, itu keliru. Sunatnya itu adalah baca surah yang dibaca oleh Nabi SAW, yang kerap dibaca adalah Alif Lam Mim Sajadah dan juga Hal Ata Alal Insan, tetapi tidak wajib. Sebab itu para fuqaha mengatakan elok sekali-sekala imam pada pagi Jumaat jangan baca Alif Lam Mim Sajadah, jangan baca Hal Ata Alal Insan sekali-sekala, supaya masyarakat perasan kalau begitu tidak wajib, hanya sunat saja, boleh diganti dengan Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Bahkan dalam perjalanan, dalam musafir misalnya subuh Jumaat, Nabi SAW membaca kuliah dan juga kul huwallah. Jadi kita usaha untuk ikut kepada Nabi SAW walaupun perkara itu sunat, walaupun tidak berdosa kalau ditinggalkan, tapi lebih cantik kalau kita ikut kepada sunnah Nabi SAW. Dan lebih luas dari itu, selain daripada perkataan dan perbuatan Nabi, kita juga mengikut kepada perbuatan atau perkataan orang lain, tetapi mendapat pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada sahabat yang lakukan satu perkara
ataupun yang menyebut satu perkataan, Nabi SAW iktiraf, mungkin Nabi puji. Nabi kata misalnya, saya lihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk menulis pahala apa yang kamu sebut. Itu iktiraf. Asalnya bacaan tasbih tersebut misalnya, atau tahmid tersebut bukan Nabi SAW yang sebut, bukan sunnah qauliyah. Ada sahabat yang baca misalnya bangkit daripada rokok, menyebut Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ini bukan perkataan Nabi SAW. Tinggal lagi selepas salat Nabi tanya, manil mutakallim anifa, siapa yang ada bercakap tadi, maknanya menyebut perkataan tersebut masa solat tadi. Lalu akhirnya sahabat itu mengaku, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW memberitahu bahawa baginda melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk menulis pahala apa yang dibaca oleh sahabat tadi. Maka itu namanya sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan, ya. Ataupun kadang-kadang Nabi SAW diam saja pun sudah memadai. Bila dilakukan satu perbuatan di hadapan Nabi SAW, Nabi diam, tidak membangkang, tidak melarang, sekurang-kurangnya dapat difahami daripada sunnah takririyah bahawa perbuatan itu tidak haram. Tidak ada di sana yang dinamakan sunnah tarkiyah, sunnah bila Nabi tinggal maka kena tinggal, tidak ada. Bahkan sunnah Nabi SAW menunjukkan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW perlulah ditimbang pada neraca syarak. Sekiranya bagus, baik, maka boleh dilakukan. Sekiranya tidak bagus, tidak baik, maknanya dari segi neraca hukum, maka itu tidak boleh dilakukan. Kaedahnya begitu. Jadi hati-hati ya dengan golongan yang menolak semua perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Penolakan itu sendiri sebenarnya melanggar sunnah. Kenapa? Kerana Nabi SAW sendiri tidak demikian. Bila ada orang buat sesuatu perkara yang baginda sendiri tidak pernah buat, baginda sendiri tidak pernah lakukan, tidak pernah suruh, baginda tidak automatik melarang. Misal yang selalu kita bawa contoh adalah bagaimana seorang imam di Masjid Quba melakukan satu perkara yang Nabi SAW tidak lakukan dan Nabi tidak suruh, iaitu imam ini mengekali membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat solat. Misal dia jadi imam salat maghrib tadi, maka dia akan baca Fatihah, selesai Fatihah dia akan baca Qul huwallahu ahad sehingga selesai, kemudian selepas itu dia akan baca surah dan dia rokok. Rakaat kedua juga sama, dia akan baca Fatihah, selesai Fatihah Qul huwallahu ahad lagi sampai habis, kemudian baca surah, kemudian dia rokok. Jadi amalan yang diamalkan oleh imam ini, pertama Nabi SAW bagi dia tak buat, dan yang kedua bagi dia tak suruh, tak anjurkan pun buat begitu, dan yang ketiga kebetulan makmum tidak suka dengan cara imam tu. Jadi makmum jumpa dengan imam, bagi cadangan imam pilih satu sahaja. Kalau imam nak baca Qul huwallah cukup, tak perlu lagi baca surah. Lepas Qul huwallah rokok. Atau kalau imam memang nak baca surah, tak perlu Qul huwallah, jangan baca dua-dua. Lalu imam ini juga agak bertegas dalam perkara itu. Dia kata kamu pilih salah satu. Kalau kamu nak saya jadi imam, macam itulah cara saya. Kalau kamu nak macam lain, nanti imam lain, senang. Tapi makmum keberatan, kerana mereka okey sebenarnya dengan imam ni, bagus bacaannya, bagus orangnya, tinggal lagi satu perkara itu yang mereka tak berkenan. Akhirnya mereka mengadukan kepada Nabi SAW. Jadi kalau benarlah sangkaan sebahagian umat Islam, kononnya kalau satu perkara Nabi SAW tak buat maka haram, tentulah sebagai seorang Rasul yang bersifat tabligh menyampaikan, baginda akan panggil imam itu dan larang. Imam, ini perbuatan ni yang imam lakukan dalam solat ni saya tak pernah buat dan saya tak pernah anjurkan. Buat satu perkara yang saya tak buat dan saya tak suruh, itu haram. Sepatutnya begitu. Tapi yang berlaku tidak. Nabi SAW memang ada panggil imam ini, dan Nabi SAW bertanya kenapa imam tak nak ikut cadangan dari jemaah supaya pilih satu sahaja. Maka imam ini menerangkan dorongan perbuatan beliau. Kata dia, inni uhibbuha ya Rasulullah, sesungguhnya saya buat begitu kerana saya kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Jadi pada ketika itu Nabi SAW telah boleh menimbangkan dari neraca hukum
Pertama, tidak ada larangan untuk seseorang itu mengulangi surah yang sama pada rakaat yang berbeza. Tidak ada larangan. Boleh satu orang misalnya rakaat pertama baca qul huwallah, rakaat kedua juga qul huwallah. Dan yang kedua, yang lebih menjelaskan lagi adalah dorongan perbuatan itu adalah satu perkara yang selari dengan syariat, iaitu kasih kepada ayat Al-Quran. Ya, kasih pada Al-Quran ini dari segi syariat satu perkara yang baik, bahkan satu perkara yang Nabi SAW bagi tahu kepada imam tadi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut itu akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi kalau kita nak ikut kepada sunnah Nabi SAW, ya, sebab kita mendakwa kita kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi, ini bukan dakwaan kosong. Kasih kepada Nabi SAW menuntut kita ikut kepada sunnah Nabi SAW, makna jalan Nabi. Sunnah Nabi ada yang wajib, sunnah Nabi ada yang sunat. Jadi apabila kita faham yang itu, kita tidak akan terburu-buru mengkomplain, melarang, apatah lagi sampai menyesatkan sesuatu perbuatan semata-mata kerana tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Kita ambil panduan daripada hadis misalnya. Sebab ada orang kan sekarang ni masjid dalam suasana menyambut Maulidur Rasul. Sebab itu sepatutnya malam ni saya baca kitab Mafahim Yajibu Antusahha. Jadi begitu juga besok sepatutnya saya baca kitab Minhajul Abidin. Tapi pihak masjid meminta supaya dalam suasana sambutan Maulidur Rasul Rabiul Awal ini, ustaz sampaikan kuliah yang ada sangkut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syama'il kah, sunnah kah dan sebagainya. Jadi ada orang tak bersetuju dengan sambutan Maulidur Rasul ini, alasan Nabi pun tak buat. Memang betul. Sambutan ada ke zaman Nabi SAW misalnya, Nabi anjurkan pada bulan Rabiul Awal ceramah-ceramah, jamuan-jamuan, majlis solawat, majlis qasidah, perarakan misalnya, ya memang tak ada. Tapi soalan yang kita nak tanya, mengikut sunnah Nabi, ya, apa hukum menyambut maulid ini? Jadi antara sunnah Nabi SAW adalah sabda baginda yang menjadi panduan kita adalah man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, yakni urusan agama ini, ma laisa minhu, apa yang tidak ada asal dari agama, fahuwa raddun, maka perkara yang itu tertolak. Ini panduan kita, ini sunnah Nabi. Baik. Jadi kena faham cara berinteraksi dengan hadis ini bukan sembrono. Bahkan ada sebagian orang dia terjemah tak habis pun. Dia kata mana boleh sambut maulid, ini perkara baru. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama ini, maka tertolak. Dia tinggal terjemah ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama. Jadi berinteraksi dengan hadis ini, para ulama menggunakan kefahaman yang disebut mafhum mukhalafah. Mafhum maknanya sesuatu yang difahami, as opposed to mantuk. Mantuk sesuatu yang diucapkan. Kalau dalam bahasa Inggeris, mantuk adalah expressly mentioned. Kalau mafhum adalah impliedly understood. Tak disebut, tapi impliedly boleh faham. Sebagai contoh, kalaulah dibuat pengumuman oleh imam misalnya kepada jemaah lepas sembahyang isyak nanti, kata imam, pada jemaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun, tolong tunggu dalam masjid sebentar. Misalnya begitu pengumumannya. Lalu selepas itu datang satu orang jemaah umurnya 60 tahun. Dia jumpa imam. Dia tanya imam, saya ni umur 60, nak kena tunggu ke tidak? Lalu imam jawab, kan tadi kan saya dah buat pengumuman. Jadi jemaah tu jawab balik. Dia kata, yalah, imam buat pengumuman bagi tahu yang umur tak lebih 40 sila tunggu. Yang umur lebih 40 imam tak bagi tahu pun kena tunggu ke tak payah tunggu. Jadi tentulah dalam hati imam lah, fahamlah ji, kalau saya dah cakap yang kurang 40 sila tunggu, mana yang lebih 40 tak payah tunggu. Itu maknanya mafhum mukhalafah, kefahaman secara sebaliknya. Jadi apabila Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan dalam urusan ini sesuatu yang bukan dari agama, maka tertolak. Mafhum mukhalafah, kefahaman sebaliknya,
Barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan ini yang ada asal dari agama, maka itu diterima. Maka bila umat Islam buat satu perkara yang baru, hendaklah ditimbang dan dikaji ada tak asal dalam agama. Baik, apa asal sambutan maulid Rasul itu sendiri? Daripada Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan kurniaan Allah dan dengan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Siapa yang belajar bahasa Arab, falyafrahu tu, lam tu lamul amri namanya, lam yang membawa makna disuruh, diperintahkan. Maka hendaklah mereka bergembira. Kita ini diperintahkan untuk bergembira dengan dua perkara. Pertama, fadluhu, kurniaan Allah. Yang kedua, rahmatuhu, rahmat Allah. Apa dia kurniaan dan rahmat Allah? Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, kurniaan dan rahmat Allah ditafsirkan sebagai Al-Quran dan juga Al-Islam. Sebagian tafsir mengatakan Al-Quran dan juga Al-Iman. Quran dan Islam, Quran dan iman, ini adalah kurniaan dan rahmat Allah. Tidakkah kedua-dua ini datang kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bergembira dengan kedua-dua ini mendorong kita bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepupu baginda yang baginda doakan supaya mahir dalam bidang tafsir, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah doakan kepada beliau, alimhu ta'wil, ya Allah ajarlah kepada beliau ni ta'wil, yakni tafsir. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, rahmatuhu qul bifadlillahi wa birahmatihi. Rahmatihi dalam ayat itu bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah itu adalah Nabi. Macam mana Sayyidina Abdullah bin Abbas tafsirkan demikian? Kerana menyuluh ayat ini dengan ayat lain. Biasa ayat Quran ini saling tafsir menafsirkan, iaitu disuluh dengan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu melainkan sebagai rahmat kepada sekian alam. Jadi kalau begitu, rahmat Allah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan supaya bergembira. Bagaimana cara bergembira? Allah tidak perincikan. Ada kalanya Allah perintahkan kita buat satu perkara, Allah perincikan caranya. Contoh, aqimus solah, dirikanlah solah. Apa dia as-solah? As-solah dari segi bahasa adalah ad-du'a. Solat itu adalah berdoa. Boleh tak satu orang bila kita tanya dia, awak dah solat ke belum? Dia jawab dah, tapi kami tak nampak pun awak solat. Tadi saya sudah berdoa, kata dia. Solat itu doa. Allah suruh solat, saya dah doa, dah selesailah. Jawabnya, tak boleh. Kenapa? Kerana apabila Allah Ta'ala perintahkan solat, Allah telah perincikan solat itu bagaimana. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi SAW, hendaklah kamu itu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Bukan solat dengan cara makna doa, itu tidak memadai. Ataupun haji misalnya, asal mana haji? Ziarah. Awak dah haji belum? Dah. Saya dah haji ke London, saya dah haji ke Washington misalnya. Tak boleh. Kerana haji bila diperintahkan, wa azin finnas bil hajj, itu telah diterangkan, iaitu haji ke Kaabah, bukan ke tempat lain. Tapi fal yafrahu, hendaklah mereka bergembira. Allah tidak perincikan bagaimana cara bergembira. Maka apa yang Allah perintahkan, tanpa Allah perincikan, dia akan kekal umum. Bolehlah kita bergembira dengan apa cara sekalipun, tapi ada batasannya, tidak sampai melanggar syarak. Apa contoh melanggar syarak? Katakanlah sahaja, tapi saya tak jumpa lagi lah. Orang sambut maulid Rasul, buat pesta tari menari, dihidangkan minuman keras, sembari maulid Rasul, malam ni kita enjoy, macam itu. Boleh? Ya, tak boleh. Tapi kalau Allah suruh bergembira, betul. Tapi bergembira itu batasannya jangan melanggar syarak. Ada setengah orang bagi contoh macam ini. Dia kata okey saja sambut maulid Rasul, tak ada masalah, asalkan jangan sambut maulid Rasul dengan cara tawaf kubur. Ya, betul lah. Tapi ada ke orang sambut maulid Rasul tawaf kubur? Setakat yang kita tengok tak ada. Ziarah kubur bila-bila masa boleh, tapi bukan tawaf kubur macam tawaf Kaabah.
Tapi yang dicakap tu secara teorinya betul. Kalau sambut pada Rasul dengan satu ritual tawaf kubur, ya tak betul. Tapi yang diadakan sekarang ini, itu dalil pertama, minhu amlasa minhu, ada dorongan dalam Al-Quran. Kedua, ada dorongan dalam hadis, dalam sunnah qauliyah dan juga fi'liyah Nabi. Sunnah perkataan dan perbuatan Nabi. Bila ditanya kepada Nabi SAW, kenapa baginda rajin puasa hari Isnin? Jadi puasa Isnin ni sunnah perbuatan, Nabi selalu buat. Lalu Nabi jawab, ini sunnah perkataan. Zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilayya. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan dan diutuskan wahyu kepada saya. Jadi Nabi SAW meraihkan hari kelahiran baginda. Cuma cara baginda raikan itu adalah dengan berpuasa pada hari yang baginda dilahirkan, iaitu hari Isnin. Jadi konsep meraihkan hari lahir itu ada sandaran kepada sunnah Nabi SAW. Maka kalau kita kasih kepada Nabi SAW, fattabi'uni, hendaklah ikut akan daku, yang ikut Nabi. Raikan hari kelahiran baginda. Baik, baginda raikan dengan puasa hari Isnin. Kita bukan raikan macam itu. Kita raikan dengan ceramah maulid, dengan jamuan makan. Saya baru balik dari Kelantan pagi tadi, rupanya hebat juga orang Kelantan sambut Maulidur Rasul. 7 ekor kambing juga tumbang, masya-Allah. Penceramahnya diberi bahagian kepala, masya-Allah, sedap. Bahagian kepala kambing bagi yang sukalah, bagi yang tak suka, apa pun tak suka. Jadi nak tahulah macam ini, minhu amlasa minhu. Kalau puasa hari Isnin, jelas minhu, itu dari agama Nabi buat. Tapi ceramah-ceramah sebelum Maulidur Rasul ini minhu amlaisa minhu. Maka nak menghukum satu perkara kena faham dulu, kerana al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum tentang satu perkara cabang daripada gambaran tentang perkara itu. Apa gambaran tentang ceramah maulid? Kalau kita kaji tengok, ceramah maulid kebanyakannya dalam bentuk tazkirah, beringatan. Jarang-jarang ceramah maulid dalam bentuk taklim, mengajar ilmu baru, jarang. Selalunya cerita balik benda yang orang dah tahulah, tentang Nabi SAW lahirkan anak yatim, ayah sudah meninggal, kemudian ibu bagi dia masih kecil juga meninggal, dipelihara sebentar oleh datuk, lama dipelihara oleh bapa saudara, pergi ikut bapa saudara berniaga, disuruh balik oleh orang pendeta Yahudi, kerana ada tanda ini Nabi, nanti orang Yahudi bunuh. Dan bila sudah dilantik sebagai Rasul, berbagai dugaan cabaran, pergi ke Taif bukan disambut. Bahkan kan, kalau sekarang ustaz-ustaz pergi ke mana-mana disambut, dijamu, diraikan untuk berdakwah. Nabi SAW pergi berdakwah dibaling dengan batu sehingga berdarah dan darah mengalir sehingga ke kaki. Tapi hebat dan besarnya jiwa Nabi SAW, diperlakukan demikian, baginda bukan mendoakan kehancuran. Kalau kita di troll dalam Facebook pun kadang-kadang kita sudah doa, ya Allah, kau turunlah bala pada orang ni, dia ni suka troll saya dalam Facebook. Nabi SAW dibaling batu sehingga berdarah, baginda mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum aku, kerana sesungguhnya mereka itu tak tahu. Kalau mereka tahu aku ni benar Rasul, tentulah mereka tidak buat demikian. Itu rahmatnya Nabi SAW. Jadi bila kita dengar tentang kisah Nabi SAW ni, lembut hati kita. Lihat sayangnya Nabi pada umat, jadi kita sayang pada saudara kita yang merupakan umat Nabi SAW. Berubah satu orang yang dulu jahat dan keras akibat tazkirah sempena maulid, maka itu termasuk minhu. Fazakir wa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Yang kedua adalah yang selalu dilakukan, tidak ada tawaf kubur setahu saya, yang ada adalah jamuan makan. Jamuan makan ini minhu am laisa minhu. Kalau kita kaji, banyak ayat Quran, hadis Nabi yang menggalakkan kita menjamu orang makan. Salah satunya hadis Nabi SAW ketika baginda mula sampai ke Madinah Al-Munawwarah, baginda berpesan, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan jamulah makanan. Jamu makanan itu adakah Nabi SAW tetapkan kerana sesuatu sebab? Tidak. Berarti bebas, nak jamu makanan kerana naik pangkat, boleh. Nak jamu orang makan kerana masuk rumah baru, silakan. Nak jamu orang makan tak ada sebab, saja dah lama tak belanja kawan, saja nak belanja pun boleh.
Nak jamu orang makan kerana ingat hari jadi kita yang ke-50 berapa misalnya, boleh tak? Boleh. Habis itu jamu makan ingati hari jadi Nabi SAW, tiba-tiba jadi haram, jadi sesat masuk neraka? Ya tidak, kerana minhu, masih lagi dari agama. Kemudian selawat itu jelas minhu, ya? Kerana selawat diperintahkan secara umum, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bila secara umum berarti nak selawat bila-bila boleh, di mana-mana boleh, banyak mana lebih banyak lebih baik. Dalam keadaan ada wuduk, ia bagus. Tak ada wuduk boleh selawat. Bahkan keadaan haid juga boleh selawat, tak ada larangan. Selawat dengan lafaz yang warid daripada Nabi SAW seperti selawat Ibrahimiyah, bagus. Itu yang cantik. Tapi kalau selawat dengan lafaz yang disusun oleh sahabat Nabi, yang disusun oleh ulama, juga boleh. Kerana selawat ini diperintah secara umum. Selawat dah hari-hari biasa, selawat sempena ingat Maulid Rasul juga boleh. Lagi apa lagi? Qasidah, ya. Qasidah hukum asalnya harus, mengalunkan nasyid hukum asalnya harus, boleh jadi haram kalau dengan lirik-lirik yang ada maksiat atau dilantunkan dengan suasana yang maksiat, dan boleh jadi sunat bila qasidah itu mengandungi pujian-pujian kepada Allah, pujian-pujian kepada Nabi SAW, pujian kepada Al-Quran dan seumpama dengannya. Seumpama itulah qasidah pada hari Maulid. Kemudian ada juga dilakukan di setengah tempat termasuk di negara kita, iaitu perarakan Maulidur Rasul. Tak tahulah Masjid Seksyen 13 ada anjurkan tidak perarakan Maulidur Rasul. Ini minhu am laisa minhu? Perarakan ini adakah termasuk, ada asasnya dalam agama atau tidak? Baik, apa dia berarak? Berarak adalah berjalan beramai-ramai. Ini setakat yang saya fahamlah. Kalau ada ahli bahasa tolong betulkan. Sebab saya kalau saya faham, kalau jalan seorang-seorang macam janggal pula dia kata berarak. Lihat dia berarak mana? Itu seorang-seorang. Ya. Jadi yang saya faham, berarak itu berjalan beramai-ramai, hukum asalnya harus. Boleh. Tak ada larangan, boleh nak berjalan beramai-ramai. Berjalan beramai-ramai saja-saja. Berjalan beramai-ramai kerana nak melahirkan kegembiraan sudah merdeka 65 tahun macam baru-baru ni, ya boleh. Asalkan jangan misalnya berarak tu tak tutup aurat, berarak tu sampai langgar habis kedai orang terbalik, apa rosak barang dia, tu tak boleh kerana sebab yang mendatang. Tapi semata-mata berarak, ia hukumnya harus. Dan berarak untuk menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi SAW, maka itu boleh jadi sunat, ya, dapat pahala kerana asalnya kasih kepada Nabi SAW itu wajib. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurna iman seseorang sehingga aku itu menjadi orang yang paling dia kasih mengatasi ayah dia, anak dia dan manusia semua sekali. Maka mana-mana wasilah yang membawa kepada kasih kepada Nabi SAW, sepaling tidak hukumnya sunat, ya, dapat pahala kerana membawa kepada yang wajib. Jadi kita jauhi, ya, kesempitan di dalam memahami sunnah Nabi SAW. Nabi datangkan agama ini dalam keadaan yang luas, keadaan yang tidak membatalkan segala yang diamalkan oleh manusia, tidak. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW hanya membatalkan apa yang bercanggah dengan syariat. Yang mana tidak bercanggah dengan syariat dikekalkan. Ada sebahagian jual beli Arab dikekalkan, cara nikah Arab dikekalkan. Kenapa? Tidak bercanggah dengan syariat. Jadi waktu isyak sudah hampir, insya-Allah kita sambung lagi tajuk ini pada kuliah subuh besok. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, insyaallah pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan tentang tajuk kasih Nabi, pegangi sunnah dan jauhi bid'ah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan sebentar tadi, yang bermaksud bagi kamu pada Rasulullah SAW itu merupakan contoh yang baik. Dan semalam kita telah baca firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, sekiranya kamu itu kasih kepada Allah, maka ikutlah saya, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Jadi tidak dipertikaikan di kalangan umat Islam tentang kewajipan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi sebagaimana yang kita sebutkan semalam, ada beberapa kekeliruan di dalam konsep berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang kita sebutkan semalam adalah sangkaan bahawa mengikut sunnah Nabi bererti apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita jangan buat. Padahal pegangan itu sebenarnya adalah bid'ah, mengharamkan sesuatu perbuatan semata-mata kerana ianya tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu rekaan yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bercanggah dengan ilmu yang menjadi sandaran para alim ulama di dalam mengenal pasti hukum, dikenali sebagai ilmu usul fiqh. Bercanggah dengan ayat suci Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, fakhuzuh, maka hendaklah kamu ambil akan dia. Makna yang Nabi SAW bawa kepada kita, jangan sesekali kita tolak, kita ambil, kita terima, kita amalkan. Soal kita tak mampu, itu soal yang kedua. Kemudian wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang baginda larang kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu berhenti dari melakukannya. Jadi ayat Al-Quran tidak mengatakan wa ma lam yaf'alhu, apa yang baginda SAW tak buat. Al-Quran mengatakan apa yang baginda larang. Jadi orang yang mengatakan tak, bukan yang Nabi larang saja haram, yang Nabi tak buat juga sudah haram, itu dia menambah-nambah sesuatu yang tidak dikatakan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran mengharamkan sesuatu yang Nabi larang, dia tambah. Dia kata yang Nabi tak buat saja sudah larang, sudah haram. Kemudian bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu jauhi. Dan apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, lakukan semampu kamu. Yang Nabi SAW suruh kita usaha untuk lakukan semampu kita. Yang tidak mampu, moga-moga dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang Nabi larang, hendaklah kita jauhi. Yang Nabi tak buat, belum tentu. Boleh jadi yang Nabi SAW tak buat itu haram. Contohnya minum arak. Nabi SAW tidak minum arak, dan memang minum arak itu haram. Tetapi orang yang faham kaedah, dia tahu bahawa haramnya minum arak itu bukan kerana Nabi SAW tidak minum arak, tetapi kerana ada dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan keharaman minum arak. Kemudian
Selain daripada bercanggah dengan ayat suci Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap mengharamkan sesuatu semata-mata tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak selari dengan ilmu dan kaedah usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, kalau fiqh kita bincang hukum, adakah wajib, adakah sunat, harus, makruh dan haram. Tapi usul fiqh tidak memfokus kepada membincangkan hukum, fokus kepada sumber hukum. Apakah sumber atau disebut masadirus syariah, sources of Islamic law, apa dia? Maka dibincangkan Al-Quran adalah sumber hukum, sunnah adalah sumber hukum, sunnah merakumi perkataan, perbuatan dan periktirafan Nabi, ijma' iaitu kesepakatan para ulama adalah sumber hukum, qiyas menggunakan analogi antara dua perkara yang sama disamakan hukumnya juga adalah sumber hukum, dan lain-lain. Ada lebih kurang 12 atau 13 sumber hukum yang dirujuk oleh para ulama, termasuk yang disebut sebagai istishab, istihsan, sadduz zara'i, masalih mursalah dan sebagainya. Maka bila satu orang itu kata Nabi SAW tak buat, kita tak boleh buat, maka dia telah menyempitkan sumber hukum yang pelbagai itu kepada hanya satu sumber hukum sahaja. Kita ambil yang boleh dikatakan disepakati lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang jelas 4 sumber hukum ini: Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Baik, jadi kalau kita bayangkan satu highway yang ada 4 lorong, satu hari kita nak lalu, kita dapati 3 lorong ditutup, hanya satu lorong sahaja dibuka. Agak-agak jam tak jalan, ialah jam lah, jalan yang sepatutnya 4 lorong jadi satu. Lebih parah lagi, dahlah satu lorong saja dibuka, yang dibuka itu pula dibahagi 3, 2 ditutup, 1 saja yang dibenarkan lalu. Mana kalau lori bas confirm kena parking tepi lah, macam mana nak lalu? Satu lorong bagi 3, mungkin motor lepas lah. Ini gambaran apa yang berlaku kepada agama kita apabila sikap mengharamkan apa yang Nabi tak buat ini dibenarkan. Asalnya nak sampai pada hukum, lalu lorong Quran boleh, lalu lorong sunnah sampai, lalu lorong ijma' juga tahu hukum, lalu lorong qiyas juga dapat dikenal pasti hukum. Tahu-tahu mereka ini tidak perasan Al-Quran. Bukan kata tolak Quran, tidak, mereka tak perasan Al-Quran, dan mereka tidak hirau ijma' ulama', dan mereka tidak mahir menggunakan qiyas. Akhirnya mereka hanya buka lorong sunnah. Lorong sunnah itu masih luas lagi, perkataan Nabi sunnah, perbuatan Nabi sunnah, pengiktirafan Nabi sunnah, tapi mereka hanya fokus kepada perbuatan Nabi SAW sahaja. Lalu timbullah ayat, kenapa nak buat? Nabi pun tak buat. Ya, Nabi tak buat, adakah haram? Saya bagi contoh mudah dan tapi contoh ini memang pernah berlaku dalam masyarakat kita, yang mana ada golongan tertentu mempertikaikan amalan berzikir dengan menyebut nama Allah. Zikir ni kan macam-macam. Tadi masa kita lepas solat, ada kita zikir dengan subhanallah, ada dengan alhamdulillah, ada dengan Allah Akbar, ada kita berzikir dengan membaca ayat kursi dan sebagainya. Ada juga umat Islam yang dia berzikir dengan menyebut Allah, sama ada seorang diri atau beramai-ramai, dia sebut Allah, Allah, Allah. Ya, itu yang dikomplain oleh sebahagian umat Islam, kata dia itu tak ada dalil. Berzikir dengan menyebut Allah semata-mata itu tidak ada dalil. Kata dia kalau nak sebut ya Allah, ya Allah juga boleh, tapi kamu melarang menyebut Allah itu dengan mengatakan tidak ada dalil, kamu telah menyempitkan sumber hukum. Al-Quran adalah dalil, sumber hukum. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memayungi amalan menyebut Allah. Antaranya Allah berfirman, wadhkurullaha zikran katsira, sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Jadi kalau satu orang disebut Allah, 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 telah terpayung dengan dalil Al-Quran. Kalau dia katakan wazkurullah di situ berarti ingat Allah, betul juga, tapi tidak menafikan wazkurullah berarti sebut Allah. Karena wazkuru kalau bil lisan, zikir dengan lidah, itu namanya sebut. Kalau az-zikru bil qalbi, zikir dengan hati, itu namanya ingat. Dan kedua-duanya dituntut. Tak perlu kita menyempitkan wazkurullah hanya pada ingat Allah. Kemudian misalnya Allah Ta'ala berfirman, wadhkurisma rabbika bukrata wa asila, sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Maknanya sentiasa sebut nama Allah. Apakah nama Allah? Ya Allah, salah satunya. Kemudian yang kedua,
telah ijma' para alim ulama, tidak kurang dari 700 tahun lebih, tidak ada satu orang pun ulama yang komplain untuk menyebut Allah Allah. Awal-awal tokoh yang dikenal pasti mempertikaikan zikir Allah ini adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, ulama kurun ke-8. Walaupun beliau orang alim, ya, beliau hebat ilmunya, tetapi sehebat mana pun ilmu seorang ulama tidak sampai memungkinkan dia melanggar ijma'. Kerana ijma' itu sudah jadi hujjah, sudah jadi benteng. Kemudian qiyas. Qiyas ini perkara yang sama, dia akan hukum yang sama. Jadi zikir ini sama-sama ibadah ghairu muqayyadah, ibadah yang tidak diikat. Ibadah ya ibadah, tapi berbeza dengan ibadah yang diikat seperti solat, diikat dengan waktu. Tak boleh kita solat luar waktu kecuali syarak sendiri memberi pengecualian, macam solat jamak takdim, belum masuk waktu dah solat, atau solat jamak takhir, dah habis waktu baru solat. Itu pengecualian. Secara asasnya sengaja kita solat luar waktu hukumnya haram, ya. Kemudian misalnya haji, selain daripada waktu, haji juga diikat dengan tempat. Tak boleh haji selain daripada di Makkah, di Kaabah. Kan dulu ada ajaran taslim di Pulau Pinang, mereka mendorong pengikut buat haji di Pulau Pinang. Itu bid'ah sayyi'ah, kerana haji ada tempat dia. Bahkan kalau sudah pergi haji ke Kaabah pun, tiba-tiba pandai-pandai wukuf di Mina sebab Arafah ramai orang, ya, itu tak sah haji dia, batal. Wukuf mesti di Arafah. Ada yang diikat dengan bilangan, misalnya solat, bilangan rakaatnya berapa, tadi subuh 2 rakaat. Jadi kalau orang yang tidak faham, dia akan buat benda-benda yang lucu, persoalan-persoalan yang lucu. Dia kata, kalau asalkan baik boleh buat ustaz, why not kita sembahyang subuh 4 rakaat? Ustaz kata asal baik boleh buat. Ini lucu. Kerana bila kita kata asal baik boleh buat, adalah baik dari segi syarak, bukan baik ikut suka hati kita, tidak. Dari segi syarak, sembahyang subuh 4 rakaat dengan sengaja tidak baik, kerana sembahyang ini diikat dengan bilangan rakaat. Cara misalnya kita rokok, iktidal, sujud, itu caranya. Tak boleh kita misalnya sujud dululah, nanti bangun baru rokok, tak boleh. Dan keadaan, misalnya sembahyang mesti dalam keadaan suci dari hadas, mesti dalam keadaan menutup aurat, mesti dalam keadaan menghadap kiblat. Ini namanya ibadah yang muqayyadah, yang diikat. Tetapi zikir termasuk ibadah yang tidak diikat, seperti selawat, seperti doa, semua ini ibadah. Tapi pertama tidak diikat dengan masa. Bila-bila masa boleh berzikir, kecuali yang Nabi SAW sebutkan dengan masanya, maka itu kita ikut. Misalnya ini lepas sembahyang subuh, ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhir 10 kali, itu kita ikut. Kita buat lepas subuh, lepas maghrib. Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh, lepas maghrib, kita ikut. Kerana ada itu fadilat yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi zikir yang umum, ya, bila-bila masa boleh buat, di mana-mana boleh dilakukan. Di masjid boleh, di surau boleh, di rumah boleh, dalam kereta sedang memandu pun boleh berzikir. Kemudian bilangan ikut kemampuan dan kesesuaian. Kecuali sama juga kalau yang Nabi SAW dah sebut, katakan 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, itu kita follow bilangan yang disebut oleh Nabi SAW. Zikir umum ia terpulang, ikut kemampuan dan cara terpulang. Zikir berdiri boleh, zikir sambil duduk juga boleh, zikir sambil berbaring juga tidak dilarang. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah puji orang yang zikir akan Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Cuma dalam nak mengamalkan ini perlu juga diraihkan kebiasaan dan kesesuaian masyarakat. Contohlah, ya, misal kata kalau lepas sembahyang tadi, imam lepas bagi salam terus baring santai zikir subhanallah subhanallah subhanallah, kan pelik. Mungkin akan jadi bahan bualan atau umpatan oleh jemaah, apa hal imam buat tabiat ke apa, ya. Padahal dari segi hukum ya boleh saja zikir sambil berbaring. Tapi kalau imam buat di masjid itu tak sesuai. Kalau kita di rumah sambil-sambil baring kita berzikir, ya silakan. Jadi begitu juga zikir dengan lafaz subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allahu akbar boleh, ya, Allah Allah juga boleh. Jadi mereka tidak pandai guna qiyas ini. Mereka hanya fokus sunnah sahaja, dan somehow walaupun mereka mungkin belajar usul fiqh,
bahkan mungkin dapat A dalam subjek usul fiqh, tahu kata sunnah itu terbahagi kepada perbuatan, perkataan dan juga periktirafan, tapi secara tidak sedar mereka menyempitkan kepada perbuatan sahaja. Bila mereka kata dalil, seolah-olahnya hanya fokus, tak ada dalil Nabi SAW diriwayatkan duduk di satu tempat seraya baginda menyebut Allah Allah. Padahal perkataan Nabi SAW juga dalil. Nabi SAW pernah berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, tak putus-putuslah lidah kamu itu basah dengan menyebut Allah. Jadi lidah basah ini memang sebut, kalau ingat ya lidah tak basah ya, jadi ekspresi lidah kamu itu sentiasa basah dengan menyebut Allah, memang sebut Allah ya. Jadi Allah 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 itu sudah terpayung dengan dalil Al-Quran, dalil hadis, ijma' ulama dan juga qiyas. Maka kenapa jadi kekeliruan sebegini? Kenapa sampai ada orang sangat sensitif, ini tak boleh sambut maulid, tak boleh, Nabi tak buat ya, sahabat tak buat, padahal yang Nabi tak buat belum tentu haram. Yang haram ni yang Nabi larang ya, kerana mereka salah faham ya, hadis Nabi SAW, hadis sahih tapi kefahaman mereka tidak sahih, iaitu antara lain Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap perkara baharu itu adalah sesat. Bid'ah itu perkara baharu. Jadi disitulah mereka tak faham. Mereka kata kalau Nabi SAW dah bersabda setiap bid'ah itu sesat ya, kenapa ulama pandai-pandai kata ada bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah? Dia tak perasan sebenarnya ulama bukan pandai-pandai, ulama pandai. Yang pandai-pandai itu dia jumpa satu hadis terus keluarkan hukum, padahal bukan demikian. Hadis itu perlu disuluh dengan ayat Quran, perlu ditimbang dengan hadis yang lain, perlu dilihat kepada kefahaman para ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis tersebut dalam Sahih Muslim, berarti kita kata hadis tak ada masalah, sahih, tapi adakah kamu faham secara sahih? Kata Imam Nawawi, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun haza amun makhsusun. Sabda baginda SAW, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan, ini adalah lafaz yang umum tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikenaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Soalan, bolehkah kullu yang kalau kita terjemah maknanya setiap difahami dengan makna sebahagian? Tidakkah sepatutnya kullu difahami dengan makna semua? Ya. Jawapan kita bukan setakat boleh, bahkan banyak. Banyak kullu dalam Quran, banyak kullu dalam hadis maknanya sebahagian. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Suratul Kahfi menceritakan perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam, yang mana Nabi Khadir letakkan syarat, boleh nak menuntut ilmu dengan saya, tapi apa-apa pun jangan tanya dulu. Ada masa saya akan terangkan. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang Rasul, bagi dia tidak tahan melihat perbuatan-perbuatan yang pada zahir syariat salah. Contohnya naik sampan orang miskin, 10 orang bekerja di laut, mereka tumpang naik, lalu Nabi Khadir lubangkan sampan itu, kan daripada syariat salah, merosakkan harta benda orang dan membahayakan nyawa, kerana kalau lubang pada sampan boleh masuk air. Lalu di akhir pengajian itu, setelah kiranya nak berpisah lah ya, Nabi Khadir terangkan, adapun sampan itu kata Nabi Khadir alaihissalam milik orang miskin, mereka ni bekerja di laut guna sampan. Jadi saya tadi tu nak rosakkan sampan itu bukan saja-saja. Wa kana wara'ahum malik, kerana ada di sana seorang raja. Raja ni zalim. Apakah kezaliman dia? Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut makna setiap, maknanya semua sampan dirampas. Tak ada yang namanya sampan tidak dirampas. Tapi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Bukan semua sampan dirampas, hanya sampan yang elok saja. Ada sampan yang ada lubang, yang ada rosak, itu raja tidak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khadir alaihissalam melubangkan sampan itu, untuk menolak mudarat yang lebih besar ya? Choosing lesser of two evils. Maknanya kalau sampan dirampas langsung tak ada sampan. Kalau sampan berlubang masih boleh baiki, masih boleh cari makan. Baik. Dalam hadis misalnya Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanam.
setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah. Apa makna dimakan oleh tanah? Maknanya bila mati akan reput. Illa ajbaz zanab, kecuali tulang sulbi. Ya. Tidakkah para nabi anak Adam? Dan tidakkah jasad pada nabi tidak reput, tidak dimakan oleh tanah? Demikian jasad orang mati syahid, ada yang Allah jaga, tidak dimakan oleh tanah. Dan bahkan ada jasad orang biasa, bukan nabi, bukan mati syahid, mati atas katil saja, tapi bila dialih jenazahnya, Masya Allah, masih elok. Macam tu hadis tak betul lah Ustaz? Hadis betul, cara kamu faham hadis juga mesti betul. Kullu ibni Adam tidak boleh difahami dengan makna semua. Kullu ibni Adam difahami dengan makna kebanyakan. Begitulah, kullu bid'atin dalalah bermakna kebanyakan. Bahkan yang keliru ini juga tidak sampai mengatakan semua perkara baharu itu sesat. Buktinya kalau kita katakan semua perkara baru sesat, kamu guna handphone pun sesat, kamu naik kereta pun sesat, kamu naik kapal terbang juga sesat, dia akan jawab macam mana? Dia akan jawab, yang macam itu tak apa Ustaz, sebab bid'ah yang sesat ini hanya dalam urusan agama. Yang Ustaz sebut tadi, guna handphone, naik kereta, naik kapal terbang, itu bid'ah dalam urusan dunia, tak ada masalah. Betul tak betul apa yang didakwa? Perasan tak, bila dia bercakap macam itu, bermakna dia setuju kullu bid'atin dalalah bukan makna semua. Di sisi dia, kullu bid'atin dalalah hanya merujuk kepada bid'ah agama sahaja. Adapun bid'ah dalam urusan dunia, bagi dia itu terkeluar dari kullu bid'ah, walaupun sebenarnya tidak tepat, kerana bid'ah dunia atau agama dua-dua kena tertakluk pada syarak. Bukan makna-makna dunia terus boleh. Kalau kita lihat insurans bid'ah, tak ada zaman Nabi SAW. Takaful juga bid'ah, tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi kenapa insurans di sisi kita boleh kata majoriti ulama haram, sedangkan takaful halal? Sama-sama bid'ah dan bid'ah dunia. Insurans takaful ni kan cuma risk management, cuma coverage, bukan ibadah. Tapi kenapa satu haram satu halal? Kerana kata para alim ulama, insurans akad muawadat, dia kontrak yang ada timbal balas, ada consideration daripada pihak sini, ada consideration daripada pihak sana. Bila kontrak macam ini ada gharar, uncertainty, tak pasti dapat apa, dan ada elemen riba, beri sedikit tapi dapat lebih, dan ada sebahagian mengatakan ada juga elemen maisir seperti berjudi, ikut nasib lah ya, maka hukumnya haram. Sementara takaful dia bukan akad muawadat, dia bukan akad ada consideration daripada dua pihak, tetapi dia adalah akad tabarruk. Tabarruat maknanya charitable contract. Jadi tak ada masalah, tak pasti. Macam khairat kematian, kita pun tak pasti, kita sumbang khairat kematian, tak siapa dapat kita tak tahu, kita dapat tak dapat kita tak pasti. Tapi oleh kerana dalam bentuk charitable, sebab itu dalam takaful, syarikat insurans dia hanya wakil. Kalau dalam insurans dia memang party to the contract, kan? Orang tu bayar premium, dia akan bagi coverage, dia party to the contract. Tapi kalau takaful tidak. Sebenarnya kontrak charitable tu adalah between the participants. Sama-sama orang yang ambil takaful tu, mereka sebenarnya yang berkontrak buat satu tabung. Tapi mereka wakilkan syarikat takaful untuk uruskan. Jadi mereka bayarlah upah dan sebagainya. Jadi lihat poinnya adalah, walaupun sama-sama bid'ah dunia, tetap pertimbangan ulama adalah selari atau bercanggah dengan syarak. Ambil contoh misalnya pembedahan menukar jantina. Ini bid'ah dunia. Pembedahan tukar jantina tidak ada di zaman Nabi SAW. Dan pembedahan urusan dunia, bukan urusan ibadah. Adakah oleh itu berarti kita kata pembedahan tukar jantina tak ada masalah kerana ia hanya bid'ah dalam urusan dunia? Tidak boleh, kerana ia bercanggah dengan syarak. Lelaki menyerupai wanita itu haram, mengubah ciptaan Allah sebegitu haram. Jadi ini kekeliruan yang perlu diperbetulkan, yang menyebabkan ramai umat Islam menjadi, bukan ramai lah ya, sebahagian umat Islam menjadi begitu sempit dalam beragama, menjadi begitu rigid bahkan ekstrim. Marah-marah kalau kita buat majlis selawat, dia marah. Ada yang kata lebih baik daripada pergi majlis selawat, lebih baik hadir pesta minum arak. Ini cara berfikir yang tidak betul ya, kerana puncanya tidak faham bahawa sunnah Nabi SAW itu luas, bukan berarti Nabi tak buat terus haram. Bahkan kaedah menyebut at-tarku la yantajju hukma ya, kaedah yang dipakai oleh para alim ulama, semata-mata ditinggalkan satu perbuatan belum menatijahkan hukum lagi.
At-tarku la yaqtadi at-tahrim. Kaedah yang hampir sama. Semata-mata Nabi SAW tinggalkan satu perbuatan tidak memastikan keharaman perbuatan tersebut. Kena cek dalil yang lain. Kemudian yang lebih penting dalam ikut sunnah Nabi SAW ini adalah dalam perkara akidah. Kerana yang dikatakan bid'ah hasanah, perkara baru yang baik, itu tidak berlaku dalam akidah. Dalam akidah semua bid'ah sayyi'ah, dalalah. Kenapa dalam akidah tidak ada bid'ah hasanah? Kerana bid'ah itu artinya satu perkara baru. Bila bid'ah dalam akidah, berarti akidah kita tak sama dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau akidah sama, orang tidak panggil bid'ah. Makanya akidah yang tidak sama dengan akidah Nabi tak mungkin baik. Paling tidak orang yang berakidah bercanggah dengan akidah Nabi SAW itu akan berdosa besar, wajib bertaubat, kadang-kadang akan membawa kepada kufur, kena masuk Islam balik, begitu. Jadi sebab itu kita dalam akidah itu pastikan tidak ada bid'ah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu daripada 4 syarat nak dapat ridha Allah, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Akidah yang benar yang langsung tidak ada sebarang bid'ah dalam akidah tersebut. Jangan ada bid'ah dalam bab takdir misalnya, jadi qadariyah menolak takdir. Dia kata memang Allah yang ciptakan manusia, tapi perbuatan manusia sembahyangkah, mencurikah, merompakkah, bersedekahkah, itu bukan Allah yang ciptakan. Itu manusia yang ciptakan sendiri. Berarti dia menafikan takdir Allah pada perbuatan manusia. Itu sepakat ulama mengatakan menjadi kafir orang yang berakidah demikian, kerana menafikan takdir Allah, bahkan menafikan ilmu Allah. Dia kata oleh kerana Allah tidak cipta perbuatan manusia, sebelum manusia buat sesuatu Allah pun tak tahu manusia itu nak buat apa. Ini bid'ah dalam akidah. Dan ada golongan yang menerima takdir tapi dia buat bid'ah menyalahkan takdir, dikenali sebagai golongan Jabariyah. Mereka asalnya dah bagus, mereka terima takdir Allah baik atau buruk itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, ya. Tetapi dia kata dia tak semayang kerana Allah dah takdirkan dia tak semayang. Bila dia berjudi, dia kata Allah dah takdirkan dia berjudi. Jadi Nabi SAW yang ajar kita beriman dengan takdir Allah, bagi dia tidak mengajar kita menyalahkan takdir. Takdir ni kan benda yang dah berlaku. Awak mana tahu takdir Allah? Waktu masih ada pergi solat. Awak tak disuruh meneka ilmu Allah. Awak tidak disuruh meneka takdir Allah. Awak disuruh tahu perintah Allah. Apa yang Allah perintah awak buat, apa yang Allah larang awak jauhkan. Jadi ini namanya bid'ah Jabariyah. Walaupun tidak sampai jadi kafir, tapi ini berdosa kerana menyalahkan takdir Allah dan bawa kepada rosak syariat nanti. Tak semayang, tak puasa, tak apa, semuanya takdir Allah kata dia. Yang kita akidah ahli sunnati wal jamaah adalah Allah menciptakan manusia dan Allah juga menciptakan perbuatan manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan. Itu jelas ya dalam Al-Quran. Cuma dari segi adab saja, kita itu tidaklah menisbahkan yang buruk itu kepada Allah Ta'ala. Sebab itu ada percakapan mengatakan yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kekurangan saya sendiri. Hakikatnya tidak. Buruk dan baik daripada Allah. Tapi itu namanya beradab di dalam bercakap, tidak menisbahkan yang buruk itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah Nabi SAW ini adalah akidah yang bertunjangkan dalil nakli, wahyu, dan juga akli. Hati-hati di zaman kita ada orang nak menolak dalil akli. Saya pernah jumpa, saya baca sendiri dalam Facebook, satu orang dia berkata, saya dalam akidah hanya ikut Quran dan Sunnah, saya tidak guna akal. Dakwaan dia dalam akidah tidak guna akal itu adalah bid'ah, bercanggah dengan Quran dan Sunnah sebenarnya. Bahkan dia membawa fitnah kepada Quran dan Sunnah bila dia kata saya dalam akidah berpegang dengan Quran dan Sunnah, saya tak guna akal, seolah-olah Quran dan Sunnah melarang kita guna akal. Terbalik, Quran dan Sunnah yang suruh kita guna akal. Dalam Al-Quran Allah berfirman, afala taqilun, kenapa kamu tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu sendiri sudah ada tanda-tanda kewujudan Allah, sudah ada tanda-tanda keesaan Allah, sudah ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak perhatikan? Bahkan tak menggunakan akal sebab masuk neraka. Suratul Mulk,
wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka berkata, kalaulah dahulu kami mahu mendengar, ya, setengah orang dengar pun tak mahu, au naqilu, atau kami menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami tergolong dalam ahli neraka. Jadi salah satu sebab masuk neraka tidak menggunakan akal. Sunnah Nabi SAW bab akidah guna akal. Sebagai contoh, ya, Nabi SAW baginda ajar dua-dua. Hakikat baginda ajar kepada umat supaya pegang, syariat baginda ajar kepada umat supaya diamalkan. Jadi orang yang syariat sahaja, hakikat dilupakan, itu tidak sempurna ikut sunnah Nabi. Bahkan boleh jadi fasik, bahkan boleh jadi kufur kalau dia tidak ingat kepada hakikat kuasa Allah, tidak beriman dengan hakikat kuasa Allah. Tapi kalau dia hakikat saja lalu dia ketepikan syariat, itu boleh jadi zindik kerana meruntuhkan syariat. Nabi ajar dua-dua. Sebagai contoh, dalam bab penyakit, adakah penyakit ini berjangkit atau tak berjangkit? Dari segi syariat, Nabi ajar penyakit ini berjangkit. Sebab itu Nabi SAW beritahu kepada sahabat, kalau di sebuah negeri itu dilanda wabak taun, yang belum masuk, jangan masuk negeri itu, kerana kalau masuk menjadi sebab dijangkiti oleh penyakit. Yang dalam negeri, jangan keluar, kan? Sekarang kan kita panggil konsep kuarantin, kan? Kenapa? Kalau keluar, mungkin dia sudah jadi carrier, dia akan meluaskan lagi kawasan penyakit tersebut. Ini namanya syariat. Tapi dari segi hakikat, tidakkah penyakit itu daripada Allah? Ya, jelas. Maka Nabi SAW beritahu, la adwa. Dari segi hakikat, tidak ada jangkitan. Lalu ada satu orang Arab Badawi, dia kurang cepatlah untuk faham ilmu hakikat. Dia orang Arab kampung, jaga unta, jaga kambing dan sebagainya. Tapi bagus, ya, Arab Badawi ni, bila dia tidak faham, dia tanya. Berbeza dengan sebahagian netizen sekarang, dia tak faham, ustaz yang disesatkan. Ustaz ni jangan ikut, sesat, ahli bid'ah dan sebagainya. Padahal dia boleh tanya supaya dia faham. Jadi Arab Badawi ni tanya, ya Rasulullah, bagaimana tidak ada jangkitan, sedangkan saya perhatikan ada beberapa ekor unta yang sihat, ya, melompat sana, melompat sini seperti kijang. Tetapi bila masuk satu ekor unta yang berpenyakit, akhirnya yang sihat juga berpenyakit. Dia masih terikat dengan asbab, cause and effect. Dia tak faham yang Nabi SAW nak ajar itu adalah hakikat akidah. Lalu Nabi SAW gunakan dalil akli, buka fikiran Arab Badawi tadi dengan satu soalan yang mudah, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit itu dengan jangkitan, maka siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit? Kalau kamu kata penyakit dengan jangkitan, ya, maknanya unta ni berjangkit daripada unta ni, unta ni berjangkit daripada unta ni, dan berjangkit daripada unta satu lagi, dan tak putus-putus. Tak putus-putus tu mustahil, pasti ada unta yang mula-mula sakit. Habis unta yang mula-mula sakit berjangkit daripada siapa? Oh, baru Arab Badawi itu faham kalau hakikat penyakit adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah ulama kita telah susun ilmu akidah ini dalam apa yang dikenali sebagai ilmu tauhid, atau dikenali sebagai ilmu sifat 20, ya. Tapi hati-hati juga, di zaman kita sudah ada orang yang anti kepada ilmu sifat 20, kerana dia mendakwa ilmu ini bid'ah, tak ada zaman Nabi, ya. Ini dakwaan yang palsu. Yang bid'ah itu bukan ilmunya, yang bid'ah itu adalah penyusunannya. Maknanya penyusunan kata wujud, qidam, baqa, itu bid'ah, itu datang kemudian. Tapi bid'ah pada penyusunan tidak menjadikan ilmu itu salah. Sebagaimana bid'ahnya kita belajar rukun sembahyang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca suratul Fatihah dan seterusnya. Itu tidak ada zaman Nabi SAW belajar begitu. Penyusunan begitu tak ada. Tapi adakah zaman Nabi sahabat sembahyang tak takbir, tak baca Fatihah, tak rokok, tak sujud? Isi ilmunya itu ada. Ilmu hadis tidak ada zaman Nabi SAW. Ini dikatakan mutawatir, ini dikatakan ahad, ini masyhur, ini pula dikelaskan sahih, ini dhaif, ini hasan, ini maudhu', ini munqati', mu'dhal dan sebagainya. Ini adalah istilah-istilah yang bid'ah. Kalau macam itu, kira ilmu hadis itu salah? Tidak. Ilmu hadis intipatinya nak memastikan apa yang dinisbahkan daripada Nabi kepada Nabi SAW itu memang daripada Nabi atau bukan, atau tersilap, atau direka-reka. Jadi intipatinya ada. Maka demikianlah ilmu sifat 20 itu, kalau dikatakan bid'ah tak betul.
Bahkan itulah yang wujud semenjak zaman Nabi Adam AS, yang namanya orang beriman pasti beriman bahawa Allah wujud, dan Allah wujud tanpa ada permulaan, dan Allah wujud tidak akan ada perakhiran, dan Allah tidak sama seperti yang lain, dan Allah itu tidak berhajat kepada yang lain, dan Allah Maha Esa, Allah Maha Hidup, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Berkata-kata. Inilah intipati ilmu sifat 20. Tapi bukankah ini daripada falsafah Yunani ke Ustaz? Itu dakwaan kosong. Memang ada orang cakap macam itu, bahkan Ustaz ada yang cakap macam itu. Kata dia tak payah dengar sifat 20 ni. Kalau ada Ustaz buka kitab nak belajar sifat 20, dia kata, kamu ambil kunci motor, start motor, pergi pasar malam. Mana ada ahli falsafah Yunani yang mengajar sifat 20? Nama apa ahli falsafah Yunani itu? Kitab mana yang dia ajar sifat 20? Ya tak ada. Kalau kita assume saja for the sake of argument, memang ada ahli falsafah Yunani yang yakin dan mengajar pada orang Allah wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat pada makhluk Maha Esa dan sebagainya, berarti dia orang Islam. Dan menolak itu berarti orang kafir. Jadi hati-hati ya. Akidah Nabi SAW ini adalah akidah yang bertunjangkan kepada wahyu dan juga akal, yang dipermudahkan oleh para alim ulama dalam satu bentuk ilmu. Baik. Yang poin yang terakhir insya-Allah dalam tajuk kasih Nabi, ikut sunnah dan pegang sunnah dan jauhi bid'ah adalah secara praktikal. Bila kita kata ikut sunnah tu bagaimana sebenarnya? Secara teori ya senang. At-tamassuku bil Qur'ani was sunnati ala manhaji salafil ummah. Berpegang teguh dengan Quran dan sunnah mengikut manhaj golongan salaf, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, ya, slogan mudah. Praktikal macam mana? Macam mana nak beramal? Adakah beramal dengan sunnah Nabi, kita baca hadis, baca terjemahan, tengok ditulis itu sahih, dan terus kita amalkan? Adakah begitu? Ataupun buka ayat Quran, baca terjemahan, dan buat fatwa sendiri? Tidak demikian. Kerana Al-Quran dan sunnah ini perlu difahami mengikut neraca ilmu, bukan saja-saja kita fikir-fikir sendiri. Sebab itulah Nabi SAW memberi amaran, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran itu ikut akal dia semata-mata, maka sediakan tempat duduk dari api neraka. Bahkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan apa contoh perumpamaan yang ada dalam Al-Quran itu, disesatkan ramai orang. Jadi sesat dengan Quran, dan diberi hidayah ramai orang juga. Apa beza? Sama-sama Quran. Bezanya macam mana dia memahami Al-Quran. Yang memahami Al-Quran mengikut ilmu para ulama, itu insya-Allah dapat hidayah. Yang memahami Al-Quran ikut fikiran dan hawa nafsu sendiri, itu akan jadi sesat. Jadi bagaimana nak ikut neraca ulama? Bahkan ini indikasi di dalam hadis juga. Nabi SAW memberitahu, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu anil ibad. Allah tidak akan genggam cabut ilmu dengan cara Allah sentap tarik daripada hamba-hamba, tidak. Semalam dia alim, tafsir, hadis, ya, fiqh dan sebagainya alim. Bangun hari ini dah tak tahu apa dah, Allah dah tarik. Bukan macam itu. Macam mana cara Allah tarik ilmu? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tarik ilmu dengan cara Allah matikan para ulama. Ini dalil yang jelas bahawa ilmu itu mesti melalui ulama. Nabi tak beritahu Allah cabut ilmu dengan diangkat Quran dan hadis. Quran dan hadis masih ada, masih intact. Bahkan sekarang kan lagi senang nak akses Quran dan hadis. Dalam handphone kita pun macam-macam hadis kita boleh masukkan. Tapi kenapa ilmu tidak diangkat dengan diangkat Quran dan hadis, tetapi ilmu diangkat dengan dimatikan ulama? Kerana kefahaman Quran dan hadis itu adalah expertnya, pakarnya adalah ulama. Jadi secara praktikal, kalau dalam amalan, hendaklah kita itu belajar mahirkan diri salah satu dari mazhab yang 4 dan beramal. Itu cara ikut sunnah. Ada orang tak, dia kata saya ikut sunnah, saya baca hadis ni, mazhab ni tak betul, mazhab ni tak betul. Saya pilih mana yang rajih, ikut hadis ini yang rajih. Habis selama ini mazhab tidak ikut hadis. Agak-agak imam mazhab tak tahu ke hadis yang kamu baru tahu semalam tu? Bahkan mereka lebih tahu lagi. Sebagai contoh,
Saya dalam bab bersentuh laki perempuan ni, saya tak ikut mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i tak ikut hadis. Dalam hadis Nabi SAW solat, baginda alih kaki, pegang kaki Sayyidatina Aisyah sebab tak muat, kalau nak sujud tak muat. Bila Nabi pegang, Sayyidatina Aisyah bengkokkan sedikit kaki, Nabi boleh sujud. Nanti Nabi bangun, Sayyidatina Aisyah lunjurkan balik. Nanti Nabi nak sujud, pegang lagi. Ya, kalau pegang itu batal, kenapa Nabi SAW masih terus salat? Jadi mazhab Syafi'i tak betul. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mencium isteri baginda dan baginda terus pergi salat, tak ambil wuduk. Maka saya tak mau ikut mazhab Syafi'i, tak ikut hadis. Bukan tak ikut hadis, ulama-ulama mazhab Syafi'i tahu hadis-hadis itu, tapi dalam berinteraksi dengan hadis, mereka ada kaedah. Pertama, zahir ayat-ayat Al-Quran menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Dan kalau sebut aula mastumun nisa, atau kalau kamu itu menyentuh kepada perempuan, jadi zahirnya batal. Itu zahir ayat Quran. Adakah hadis tadi menerangkan Al-Quran mengatakan tak batal? Maka kata para alim ulama, bila Nabi SAW menyentuh kaki Sayyidatina Aisyah yang sedang tidur, ya, kebiasaan orang tidur kakinya itu berlapik. Lebih lagi di Madinah itu cuacanya sejuk pada waktu malam, sangat-sangat possible kaki itu dalam keadaan berselimut ataupun ada pakaian di atasnya, bukannya kaki dengan kulit begitu, tidak. Tapi ialah ada kemungkinan juga bersentuh kulit. Tapi kemungkinan macam inilah datanya kaedah, idza tatarraqa ila dalil ihtimal saqatal istidlal. Apabila datang pada satu dalil itu kemungkinan macam ini, kemungkinan macam itu, maka tidak boleh diambil sebagai dalil sebab tak pasti. Demikian bila Nabi SAW mencium isteri baginda dan diketahui, ya, kejadian itu, berarti dalam keadaan isteri Nabi kan diperintahkan menutup muka. Zaman itu yang disuruh menutup muka adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh jadi sahaja ciuman itu di atas lapik. Di ciuman atas lapik, sepakat tidak membatalkan. Tapi tak pasti juga, mungkin cium pipi betul-betul. Tapi kaedah tadi macam mana? Kalau ada ihtimal, maka gugur mengambil dalil. Maka yang kekal adalah zahir Al-Quran, menyentuh wanita itu batal. Ya, memang ada ulama lain yang mengatakan tidak batal, tapi kalau sehebat ulama seperti Imam Abu Hanifah, ya, seperti Imam Malik, pendapat mereka tidak sampai membatalkan pendapat Imam Syafi'i. Adakah pendapat kamu boleh membatalkan? Jadi senang. Kenapa kita ikut mazhab? Pertama, kerana diiktiraf oleh Nabi SAW. Ingat ya, ada orang kata mazhab tak ada zaman Nabi. Kalau dia faham mazhab itu, mazhab yang 4 itu memang belum ada lah. Tapi kalau dia faham mazhab sebagai satu konsep, iaitu pandangan yang berbeza-beza, itu telah diiktiraf oleh Nabi SAW. Contoh, dua orang sahabat musafir nak solat tak ada air, lalu mereka tayamum. Kenapa? Ada dalil dalam Quran jelas suruh tayamum. Tapi bila mereka selesai solat, mereka teruskan perjalanan, mereka jumpa air, padahal waktu solat masih ada. Kat situ tak ada dalil yang jelas. Nak kena ulang ke, tak payah ulang ke, tak ada dalil. Jadi masing-masing berijtihad. Satu sahabat ulang solat, ambil wudu, solat lagi sekali, kerana dia fikir tadi solat dengan tayamum kerana tak ada air. Sekarang air sudah ada. Yang seorang lagi tak ulang, kerana dia fikir yang solat tadi dah sah, tayamum solat sah. Kenapa solat sah nak kena ulang lagi? Yang menarik, apabila kisah itu diceritakan kepada Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang tidak ulang solat, asabtas sunnah, kamu buat tu kena dengan sunnah. Dan baginda tidak kata kepada yang seorang lagi, kamu ni buat bid'ah. Tidak. Nabi bersabda, walakal ajru marrataini, dan bagi kamu pahala 2 kali. Mana sembahyang kali pertama dan sembahyang kali kedua. Ini isyarat jelas bahawa Nabi SAW mengiktiraf perbezaan pandangan. Itulah namanya mazhab dalam perkara yang dalilnya tidak jelas. Kadang-kadang dalil seolah-olah jelas. Ada orang kata macam ni, kita tak payah ikut mazhab, kita ikut sunnah. Seolah-olah mazhab tidak ikut sunnah. Okey, tengok ya, hadis Nabi SAW kalau nisbah pada sahabat, sahabat dengar dengan telinga mereka sendiri. Lain macam kita tak pasti lagi apa status hadis sahih ke dhaif dan sebagainya. Sahabat dengar sendiri, tak ada isu sahih dhaif. Tetapi dalam keadaan sahabat dengar sendiri pun masih berlaku mazhab. Contoh, Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Jangan satu orang pun daripada kamu sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah, kerana pada ketika itu selepas peperangan Khandaq, Nabi hantar tentera untuk serang Yahudi Bani Quraizah, kerana ketika tentera Al-Ahzab mengepung Madinah,
Yahudi Bani Quraizah khianat. Mereka bersekongkol dengan musuh. So ini kalau dalam istilah moden dia panggil treason. So Nabi SAW hantar tentera, tapi pesanan ni macam itu. Jangan seorang pun solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Tiba-tiba bila masuk waktu dalam perjalanan, asar dah masuk, sebahagian sahabat solat dahulu, yang sebahagian teruskan perjalanan sampai ke kampung Bani Quraizah, baru mereka solat, sedangkan waktu asar dah habis. Bila sampai kepada Nabi SAW, Nabi tidak kritik mana-mana. Yang salat dulu pun Nabi tak marah, yang salat kemudian juga Nabi SAW tak marah. Kenapa? Masing-masing ada asas. Yang salat dahulu bukan engkar perintah Nabi, tapi mereka faham secara purposive, ya. Kalau dalam undang-undang dipanggil purposive approach. Dia faham tujuan Nabi cakap itu adalah supaya kita berjalan cepat. Kira-kira asar dah sampai di sana, tapi since kita dah terlambat, ada dalil inna solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sembahyang itu ke atas orang mukmin adalah kewajipan yang berwaktu. So mereka beramal dengan dalil itu sembahyang. Sementara yang satu golongan lagi daripada sahabat Nabi, mereka faham secara zahir, the literal approach, memang mereka sembahyang di sana. Jadi konsep berbeza pandangan ini diiktiraf oleh Nabi SAW. Soalan, kenapa 4 mazhab saja? Katakan sejak zaman sahabat sudah ada mazhab, why not kita ikut mazhab sahabat Nabi, kan lebih bagus. Mazhab Ibn Abbas kah, mazhab Sayyidina Ali kah, mazhab Sayyidina Umar kah? Ya. Betul, mazhab asalnya banyak. Mazhab sahabat Nabi ada, tabi'in ada. Kenapa 4? Pertama, yang 4 ni pun sebenarnya ambil daripada sahabat. Mereka ambil daripada guru yang berguru dengan sahabat. Yang kedua, yang paling penting adalah takdir Allah Ta'ala lain daripada 4 mazhab ini pupus. Tak dapat kita sempurna mazhab Ibn Abbas sebagaimana. Mazhab Sayyidina Ali yang secara sempurnanya bagaimana kita tak dapat. Hanyalah dengar dalam kes ni Sayyidina Ali berfatwa macam ini. Tak selamat untuk diikuti, pertama kerana tak pasti memang fatwa itu begitu. Yang kedua, tak pasti adakah masih dikekalkan, mungkin Sayyidina Ali tarik semula fatwa beliau, boleh berlaku. Yang ketiga, tak pasti adakah ianya memang fatwa yang tetap atau pengecualian kepada kaedah umum. Kadang-kadang benda itu memang difatwakan begitu, tapi sebagai pengecualian, macam mufti kita fatwakan boleh kita itu sembahyang jarak-jarak, sembahyang jemaah jarak-jarak. Jadi kalau akan datang orang tak tahu kejadian, orang kata dulu boleh, ulama pernah fatwa sembahyang jarak-jarak, padahal itu pengecualian dalam keadaan pandemik, bukan fatwa umum. Jadi oleh kerana itu, yang sampai secara intact, secara sempurna daripada satu generasi ke satu generasi secara mutawatir tinggal 4 saja. Jadi nak amal sunnah Nabi, salah satu daripada 4 ni semuanya bersambung sanad sampai kepada Nabi SAW. Jadi hati-hati, ya, yang kononnya pilih, saya bukan tak amal mazhab Ustaz, saya ni tengok yang mana kuat. Kalau dalam isu ni mazhab Syafi'i kuat, saya ikut. Tapi kalau dalam isu lain, misalnya mazhab Abu Hanifah yang kuat, itu saya ikut. Jadi saya ni bermazhab tak terikat. Sebenarnya kamu bermazhab, mazhab kamu sendiri. Sebab kamu kan yang tentukan kuat tak kuat. Dia tak sedar tu, dia bermazhab dengan mazhab dia sendiri dan risiko tinggi. Kerana kalau dia bukan mujtahid dan dia bertarjih macam itu hawa nafsu. Ikut hawa nafsu itu diharamkan. Okay. Jadi saya ambil masa lebih kurang dalam 3 minit lagi. Mungkin dah sedang elok kita berhenti dan solat sunat duha. Iaitu bangkangan-bangkangan yang lucu sebenarnya tentang mazhab, walaupun tidak secara direct dia kata jangan bermazhab, tapi cara itu macam mempertikaikan. Contoh, dia kata Nabi SAW dulu solat ikut mazhab mana. Jadi orang yang dengar sebentar lalu, ya betul juga, kita yang beria solat ikut mazhab Syafi'i, yang Bangladesh, Pakistan beria sembahyang ikut mazhab Hanafi, yang Nabi dulu sembahyang ikut mazhab mana? Ini soalan yang lucu sebenarnya, kerana jelas Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Bahkan bagi dia bercakap saja sudah ikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mustahil lah kalau Nabi bercakap ikut wahyu, Nabi sembahyang ikut suka hati, tak ada. Nabi SAW ikut wahyu, sembahyang bagi dia ikut wahyu. Kita ikut apa? Ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Naklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Tapi secara jujur dan realiti, siapa antara kita sekarang yang pernah lihat Nabi solat? Kan tak ada. Kita sebenarnya solat macam kita solat subuh tadi kerana guru kita ajar macam tu cara solat, dan beliau juga tidak lihat Nabi solat. Beliau tentu ambil pada guru.
Jadi yang ambil daripada guru, kalau kita mazhab Syafi'i, akan sampai ambilan cara solat itu kepada murid Imam Syafi'i, kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala, kepada guru beliau, kepada tabi'in, kepada sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi lah yang benar melihat bagaimana Nabi solat. Jadi yang bersambung-sambung macam itu tinggal 4. Sebab itu kita kata ikut salah satu pada 4. Nak ikut 4-4 boleh ke Ustaz? Macam mana nak ikut 4-4? Kita ambil lah kunut subuh. Ada 2 pandangan besar. Imam Malik, Imam Syafi'i kata sunat, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal kata tak sunat. Ini khilaf daripada lama. Kamu nak amal dulu macam mana? Sembang subuh kamu baca kunut ke tak baca kunut? Ia salah satu. Sama ada kamu baca kunut atau tak baca, senang. Jadi kadang-kadang orang tu angan-angan besar. Dulu Allah kurniakan sebahagian ulama alim 4 mazhab, amal satu saja. Sekarang satu mazhab pun tak alim, tapi nak amalnya 4. Ini namanya angan-angan. Dan yang terakhir adalah bangkangan kononnya kita beramal dengan mazhab, tapi nanti Nabi Isa AS turun ke dunia, Nabi Isa ikut mazhab mana? Ini pun menjawabkan orang jadi pening. Betul juga kita beria ikut mazhab, ikut Nabi Isa mazhab apa? Tak perlu pun. Yang pasti Nabi Isa AS memerintah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang nak beramal dengan syariat Nabi mana? Ya Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Adakah beramal dengan syariat Nabi Muhammad menuntut kita tunggu Nabi Isa turun dulu? Saya baca kunut macam ni Ustaz. Kalau Nabi Isa baca, saya nak baca. Kalau Nabi Isa pun tak baca kunut, saya tak baca. Ikut Nabi Isa. Nabi Isa tu turun bila bang? Abang kan nak semayang sekarang ni, besok ni nak semayang subuh. Jadi beramal dengan syariat Nabi adalah beramal dengan Quran dan Sunnah. Dalam rangka nak memahami Quran dan Sunnah itulah para ulama ada kalanya ijma', sepakat, dan tidak jarang khilaf jadi mazhab. Jadi kalau kita mendakwa kita itu kasih Nabi SAW, pegang sunnah Nabi, jangan tolak mazhab. Kerana itu cara yang paling selamat nak beramal dengan sunnah Nabi SAW. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama naqtarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.